Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ada jawapan? Waalaikumsalam cikgu. Okey. Apa khabar semua, sihat? Dah makan tengah hari? Dah makan tengah hari belum? Ha? Belum. Samalah kita. Okey. So, sebelum macam biasa, sebelum kita mula kelas, kita mulakan kita punya sesi pembelajaran hari ini dengan umul kita Al-Fatihah dan juga doa belajar. Al-Fatihah. Okey. Jadi, kita dah boleh teruskan kita punya kelas ke? Semua okey? Krik-krik. Dah boleh baca belum? Dah boleh baca belum? Line internet saya problem ke? Kalau line saya problem, bagi tahu cepat-cepat tau. Okey, jadi hari ini kita hanya nak bincangkan tugasan dan juga kerja rumah. Yang hantar kat saya beberapa orang je. Saya tak tahulah mana yang lain pergi. Mungkin ada masalah yang anda lalui yang saya tak tahu. Jadi tak apalah, itu tanggungjawab masing-masing lah. Apa pun nanti settle sendirilah tiba. Itu tanggungjawab lah. Kalau awak tak buat, ada masalah beritahu saya. Tapi kalau tak nak beritahu saya, tak apalah. Nanti awak pandai lah jawab tiba. Okay. So hari ni kita nak sebelum kita mula bincang, kita nak imbaskan balik dulu. Okay, jadi saya ada dua skrin tau kat sini. Skrin pertama dengan skrin kamera phone. Jadi kalau awak gunakan phone, awak kena rotate skrin phone awak supaya tak jadi menegak lah. Okay, awak akan nampak keseluruhan textbook lah. Tapi kalau awak buat menegak je, awak tak akan nampak semua. So make sure you rotate your phone. Alright, so kita nak imbas kembali kita punya pengajaran hari Isnin. Persilangan set 4.1. Jadi ini adalah persilangan set. Saya dah boleh mula semua dah okey Okey. Boleh cikgu. Boleh Okey, so persilangan set ini adalah lorekan untuk persilangan set yang bahagian hijau ni tau. Ada yang keliru masa saya tanda homework, ada yang keliru. Persilangan yang ni pelengkap adalah selain daripada persilangan ni. Okey, nampak tak beza? Nampak ke? Okey. Jadi awak kena pandai bezakan lah. Kalau lorekan untuk semua dia kata nak pelengkap simbol macam ini, awak kena lorekkan selain daripada persilangan. Tapi kalau dia kata nak persilangan je tak ada tanda koma tu, maksudnya lorekan persilangan tu saja. Faham? Okey, kita terus bincang soalan Sambil-sambil tu ambil pen merah tanda. Mana ada pembetulan tu betulkan terus. Okey, kita tengok praktiskan diri 4.1A. Diberi set semester ialah 1 hingga 10. Lepas tu set M, nombor ganjil. Lepas tu set N, gandaan 3. Jadi dia suruh senaraikan semua unsur. Dia bukan suruh tentukan bilangan unsur, dia suruh senaraikan semua unsur. Jadi kita kena buat apa dulu mula-mula? Kita kena listkan dulu tanda set untuk setiap elemen ni, untuk setiap set. Jadi untuk set semester, dia punya unsur adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sebab dia sampai 10 je dia kata. Lepas tu M ialah nombor ganjil. Okey, nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Okey, ada yang buat macam bracket tau, bulat macam ni. Mana? Macam ini.
Okey, ini tak boleh. Ini bukan tata tanda set. Kalau awak belajar form 1 dulu, cara awak tulis tata tanda set adalah macam ini. Dia bracket yang curly punya, okey? Jadi ini betulkan kalau ada bracket ni salah, okey? Betulkan macam ni, bracket curly. Okey, lepas tu kita senaraikan n pula. N gandaan 3. 3, 6, 9. Okey, dia kata set M kan. Jadi jawapan dia ni lah. Ni adalah A, set N, ni adalah B. Okey. Nampak tak? Nampak. Okey. Lepas tu nombor C dia kata M bersilang dengan M. Jadi kita kena tengok yang sama sebab persilangan adalah unsur yang sepunya. Okey, tengok satu-satu. 1 ada tak kat sini? Tak ada. 3 ada tak? Ada. So ni 3, 3. 5 ada tak? Tak ada. 7 ada tak? Tak ada. 9 ada. Okey, 6 pun tak ada kat sini kan? Okey, jadi nombor unsur persilangan untuk M dan N adalah 3 dan 9. Okey. Ini adalah nombor 1. Senang je kan? Ni senaraikan je semua unsur. Persilangan adalah unsur yang mempunyai ini unsur tau. 1, 3, 5 ni adalah unsur. Yang ini adalah apa berlaku? Cikgu ada present apa-apa ke? Tak ada present. Awak kena pinkan satu kamera yang ada Ni pin nama Nazratul Anis tu. Nazratul Anis. Ada. Nampak tak? Ada tak? Ada. Jumpa. Dia kena pin ni, kena pin Nazratul Anis tu. Dia nampak Abrizan. Nanti nampaklah kalau pin. Jumpa dah? Okey, nampak. Okey, nasib baik awak cakap awal. Nampak. Kenapa tu? Apa yang berlaku dengan speaker? Okey. Jelas nombor 1? Jelas. Jelas Okey, kita teruskan dengan nombor 2. Tadi siapa tu nampak tak? Awak yang baru nampak skrin tu. Okey, nampak ni senaraikan. Ini adalah unsur tau. 1, 3, 5, 7 ni adalah unsur. Ini bracket curly ni adalah tata tanda set. Okey? So kalau nak lukis tata tanda set, untuk set awak tak boleh buat bracket macam ni. Ini tak boleh sama sekali. Ini bukannya dalam bentuk tata tanda set. Ini tata tanda set mesti dalam curly begini. Alright? Kita teruskan nombor 2. Okey. Gambar Raja Van menunjukkan set J, set K dan set L dalam keadaan J, K, L dengan keadaan semester. Set semester adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, dia suruh senaraikan semua unsur. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Kita kena tengok jadual ni lah. Okey. Bagi yang ada masalah untuk tengok jadual, kalau ada masalah, listkan. Listkan set tu dengan dia punya unsur. Okey, tengok J. J, apa je ada dalam dia? 2, 3, 4, 6, 9, 5, 7. Okey, ni J. Lepas tu K pula. K, 4, 6, 9. Okey, L 1, 3, 8, 9. Okey. So ini adalah set-set dia. Kalau awak susah nak tengok gambar raja ni, awak confuse pada satu kan, buat je ni, tak ada masalah pun. Ini untuk awak sendiri, tak apa. Okey. Okey, jadi lepas tu baru kita tengok satu-satu. J dengan K. Kalau J bersilang dengan K, mana yang sama? Kita tengok dua-dua ni je lah. J dengan K, 2 tak ada, 3 tak ada, 4 ada, 4 sama. Okey, 6 ada 6. Okey, 9 ada 9. Okey, 5, 7 tak ada. So, J bersilang dengan K adalah unsur dia 4, 6, 9. Okey. Lepas tu kita tengok B pula. B, J bersilang dengan L. Okey, B bersilang dengan L. J bersilang dengan L. Okey, sekejap. J dengan L kita tengok antara dua ni. Dua ni. 2 tak ada, 3 ada. 4 tak ada, 6 tak ada, 9 ada. 5 tak ada, 7 tak ada. So bersilang dia adalah 3 dengan 9 je. Okey, so kita akan
Dia punya unsur untuk J bersilang dengan L adalah 3 dan 9. Okey, C pula. C, K bersilang dengan L. Okey, warna merah, warna biru pula lah. Okey, K bersilang dengan L. Kita tengok dua ni lah. Okey, 4 tak ada, 6 tak ada, 9 ada. So, K bersilang dengan L, jawapan dia adalah 9 sahaja. Okey, last. J bersilang dengan K bersilang dengan L. Kita tengok ketiga-tiga. Okey, tengok 2 tak ada 2. 3 ada ni je, ni tak ada 3. 4 ni 4, sini tak ada. 6 ni ada tapi sini tak ada. 9 ni ada 9, ada 9. So 9, 9. Okey, 5 tak ada, 7 tak ada. Okey, jadi yang bersilang hanyalah 9 saja. So, jawapan untuk persilangan J, K dan L, unsur dia adalah 9 sahaja. Okey, jelas tak nombor 2? Jelas cikgu. Jelas cikgu. Jelas So, kita pergi seterusnya. Nombor 3. Diberi set semester. Ini adalah set semester dia, integer 1 hingga 20. So, set P nombor perdana. Set Q gandaan 5. Set R faktor bagi 10. Okey, so dia pertama dia suruh lukis gambar raja van. Then loretkan PQR. Okey, loretkan. Jadi apa mula-mula kita nak buat? Macam biasa kita keluarkan maklumat dulu yang dia bagi. So keluarkan maklumat dalam bentuk tata tanda set. Set semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, P ialah nombor perdana. P ialah nombor perdana. Nombor perdana jadi nombor dia 1, 2, 3, 5. Betul tak? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Okey, lepas tu set Q pula adalah gandaan 5. 5, 10, 15, 20. And then set R faktor bagi 10. 10 bagi 1 boleh 1, 2, 3, 4, 5 dan 10. Okey. Jadi ini adalah dia punya tata tanda set untuk setiap set. Okey, lepas tu kita nak lukiskan. Jadi kita kena tahulah persilangan antara setiap perkara ini. Jadi kita try dulu. P dengan Q. Apa persilangan dia? P dengan Q. Yang bersilang hanyalah 5, 5. Okey, itu je lah 5. P dengan Q yang bersilang hanyalah unsur 5 saja. Lepas tu kita tengok P dengan R. Apa yang bersilang? P dengan R. Okey, P dengan R 2, ada 2. So 2, 3 tak ada, 5. 5 ada P dengan R. Lepas tu 7 tak ada, 10. Okey, tak adalah 1, 2, 5, 10 ni tak ada kat sini kan. Okey, jadi yang bersilang hanya dah 5 dengan 2 dengan 5 saja untuk P dan R. 2, 5. Okey, lepas tu kita try pula Q dengan R. Q dengan R. Okey, Q dengan R. 5 ada 5. 10 ada 10. 15 tak ada, 20 tak ada. Maknanya 5 dengan 10 saja. 5 dengan 10. Okey, lepas tu kita try yang semua sekali bersilang. P, Q dengan R. Okey, check semua sekali. P, Q dengan R. 2 tak ada 2. Kita ambil yang lebih kecil lah untuk check kan. Inilah 2 tak ada 2. 3 tak ada. 5 ada, semua ada 5. 1, 2, 3 ada 5. 7 ni tak ada 7. 11.
Tak ada, tak ada. 13, tak ada, tak ada. 17, tak ada, tak ada. 19, tak ada, tak ada. Ini pula 15, 20 pun tak ada, tak ada, semua tak ada. So yang bersilang hanyalah ketiga-tiga adalah 5. Pukul 5. Jadi kita tengok kat sini, ni bersilang 5. So kita lukislah bulatan kita. Kalau awak nak guna yang square tu pun boleh. Yang bulatan ni pun saya dah tanya Cikgu Zuraini, dia kata boleh je. Even though ada yang okay. Ada lagi tak yang saya tak try untuk check persilangan dia? Awak rasa ada lagi tak yang saya tak check persilangan dia? Semua ada ke? Semua ada eh? PQ, PR, QR. Okay, so ni P, ni Q, ni R. Jadi untuk bersilang P dengan Q adalah, kita tengok yang tengah-tengah dulu. P, Q, R 5. So One ni, is the reason. Is it? I mean, apa yang berlaku tu? Awak menyanyi ke siapa tu? Okay, 5. 5. Jadi PQR 5. Okay, settle. Ni settle. QR. QR 5 dengan 10. So 5 dah tulis 10. Lepas tu PR 2 dengan 5. 5 dah tulis, so kita akan 2. Ni settle, ni settle. Lepas tu PQ 5. Dah tulis dah 5. Okay, so ni tak adalah. Tak ada selain daripada tu. Jadi kita tinggal masukkan je lah nilai yang tak ada dalam ni. So P yang mana tak tulis lagi, 2 dengan 5 dah tulis. So 3, 7, 11, 13, 17, 19. Okay, Q pula 15 dengan 20. Lepas tu R 1 saja. Okay, selain daripada nombor ni, awak kena lukis dekat luar dia. Maksudnya dia tak, nombor lain tu kan dia bagi set semester kan, 1 hingga 20. Nanti awak buatlah cantik-cantik Saya buat asal nampak je. Okay. Okay, so ini adalah set semester. Nombor yang tak ada dalam ni apa je? Cuba sebutkan. Darwish, sebutkan Darwish. Siapa? 8. Apa? 8, 4, 4, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18. Boy lajunya. Sibuk bulat tu. 1, Suruh 2, 3, 4, 5, 6 tak ada. 6, 7, 8, 8. 12. 12. Dah 12. 9 tak ada kan? 9. 10, 9. 11, 12, 13, 14 saya dekat luar kan? Aish. 14, 15, 16. Abang luar. 16. 18 juga. Ha? 18. 18. Okey, ni je kan? Maknanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unsur dekat luar, betul tak? Ya ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. nombor 9 tak ada. Lah. Ni nombor 9 dah saya tulis dah. Adalah 9. Cuba kita siap balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cukup? Cukup. Cukup kan? Cukup. Okay, cukup Yo. Okay, so this is how we do it lah. Okay, so ni Cikgu adalah, nak ya? Dia kalau guna bentuk macam segitiga boleh ke? Segitiga campur-campur bentuk. Boleh ke? Boleh je. Dia boleh je apa-apa bentuk asalkan awak punya unsur tu termasuk dalam bentuk yang betul lah. Betul je, tak kisah. Boleh je mana-mana bentuk. Okay. Tapi janganlah awak nak lukis bintang pula. Aduh, dah lah nak ngira ni susah. Awak boleh ambil masa pula nak lukis bintang. Okay. Ini subjek matematik tau, bukan subjek lukis seni. Tahu. So awak kena ikut bentuk yang awak mudah faham lah. Ikutlah macam mana asalkan unsur tu masuk dalam bentuk yang betul. Alright, boleh? Okay, so Boleh.
Kita tengok kepada yang B. Lorekkan kosan P bersilang dengan Q dengan R. Okay. Jadi dia punya bersilang adalah di sini 5. Alright, nombor 3 settle. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, so kita tengok nombor 4. Diberi set A gigih. Okay, set B dedikasi. Set C jujur. Nyatakan bilangan unsur dengan menyenaraikan semua unsur. Maknanya dia ada kata dua benda dia nak kat sini. Bilangan unsur dengan senaraikan semua unsur. Jadi kita kena senaraikan dululah untuk kita tahu kan. So A bersilang dengan B, A dengan B. Okay, gigih dan juga dedikasi. Huruf apa je yang sama? I je lah kan. Okay, dekat sini ada yang buat mistake tau. Sebabkan ada pengulangan I2, korang letak I2. Okay, sebenarnya dalam benda ni set, bila ada pengulangan 2 digit yang sama, kita kira sekali je. Faham? Contoh ada 2, 2, 3, 3 kan dalam satu set kan. Set A ada 2, 2, 2 dengan 3. Lepas tu awak ambil 2 tu sebagai 2 unsur yang berulang lah. Awak tulis sini I kan. Tak boleh sebenarnya, dia satu je, kira satu je sekali. Faham? Nanti mana yang saya betulkan tu, maknanya awak kena tulis I satu kali je. Tak perlu tulis 2 kali. Okay? Okay. So N, A bersilang dengan B. Berapa unsur? Satu saja. Okay, ini pula. A bersilang dengan C. A gigih bersilang dengan jujur. Okay, tak ada langsung yang sama. Bermaksud dia adalah set kosong. Ini adalah set kosong tau. Ataupun cara lain tulis dia adalah macam ini. Tada. Macam ni form 1 awak dah belajar. Ni adalah set kosong. Okay, set kosong ni. Berbeza tau dengan set yang ada unsur kosong. Ini lain. Ini ada unsur kosong dalam set ni. Okay, sekarang ni tak ada kosong langsung. Memang tak ada unsur langsung sama. Jadi dia akan jadi set kosong. Bukannya set yang berunsurkan kosong. Okay, beza So ni nanti betulkanlah siapa yang tulis tiada dalam dia tu. Jangan tulis tiada, tulis macam ni, set kosong. Okay. So bilangan dia adalah A bersilang dengan C, kosong, tiada unsur, tiada bilangan. Okay, sama juga dengan B dengan C ni. Okay, dedikasi dengan jujur, tak ada yang sama. Jadi dia adalah set kosong. Tak jadi dah. Okay, ataupun macam ni tulis. Lepas tu bilangan dia pun adalah kosong. Okay, bersilang pun sama. A bersilang dengan B, bersilang dengan C. So gigih, jujur dengan dedikasi ni tak ada pun huruf yang sama. So dia adalah set kosong. Ataupun boleh tulis macam ini. Dan dia punya bilangan adalah kosong. Okay, faham? Cikgu, yang nilai C tu B silang C ke A silang C? Silap. B ke apa? Lah, astagfirullahaladzim. Dengan C, dengan C. Terima kasih betulkan. Betul. Oh, khusyuk sangat. Terima kasih. Okay. Inilah cara dia. Okay, nampak? Betul, ada lagi tak soalan? Nampak? Okay, cun. Betul. So, boleh proceed Okay, next. Nombor 4.1B. Pelengkap. Okay, pelengkap ni saya rasa ramai lagi yang keliru. Pelengkap ni apa sebenarnya? Kan? Okay, tak apa. Kita try buat ni. Okay, set semester dia kata 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set P pula adalah 3, 5, 7, 9. Q 2, 3, 5, 7. R 2, 4, 6, 8, 10. Okay, dia suruh senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Senaraikan semua unsur. Okay, jadi macam mana nak buat? Dia kata ini adalah pelengkap. Pelengkap bermaksud kita kena cari dulu persilangan dia apa. Settlekan yang bahagian dalam dulu. Baru kita keluar yang dekat bracket dengan koma atas ni, apostrophe ni. So, prime. Okay. So, P bersilang dengan Q. Cuba tengok. P dengan Q. 3. Ada 3. 5 ada. 7 ada. So 3, 5, 7 adalah unsur untuk P bersilang dengan 3, 5 dengan 7.
Okey, ini bukan jawapan dia sebab soalan dia kata ada bracket. Dia nak yang prime, pelengkap. So, awak perlu primekan dia adalah apa? Awak ambil balik set semester ni, jangan ambil nombor yang dah ada. Okey? So, kira lah 2. 2 tak ada. Okey, 2. 3 dah ada. 4 tak ada. 5 dah ada. 6 tak ada. 7 dah ada. 8 tak ada. 9 tak ada. 10 tak ada. Okey, macam ni. Okey, nampak? Cara dia macam tu, tips dia. Awak cari dulu persilangan, lepas tu baru awak tengok balik set semester, senaraikan semua nombor yang tak ada dalam ni. Yang nombor yang dah ada tak perlu tulis balik. Betul kan? Okey. Keluarkan yang tak ada. Apa? Keluarkan yang selain 3, 5, 7 tu keluarkan lah. selain daripada unsur yang dah ada. Maknanya tak ada repeated unsur semula. So sama juga dengan QR ni. So dia nak Q dengan R prime. So kita cari dulu Q dengan bersilang dengan R. Okay, Q yang bersilang dengan R. Apa je? Okay. Q dengan R. So kita tengok Q dengan R. 2 ada 2. Okay, 2 bersilang. 3 tak ada, 5 tak ada, 7 tak ada, 4 pun tak ada, 6, 8 tak ada, 10 tak ada. Okay, so yang bersilang hanyalah 2 saja. Q dan R bersilang hanyalah 2 sahaja. So untuk pelengkap bagi Q bersilang dengan R adalah nombor selain daripada nombor 2. Salin je beratas. 2 dah tulis, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tengok set semester balik. Boleh? Nampak? Okay, lepas tu kita buat C pula. Okay, set C pula. C, dia kata Q, P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Tapi dia nak pelengkap. Jadi kita cari dulu. P bersilang dengan Q, bersilang dengan R. Apa unsur dia? Okay, tengok semua. 3. Okay, tak ada. Ni tak ada 3. So, 5. Okay, ni tak ada 5. R tak ada 5. So, 7. Tak ada 7. 9. Tak ada 9. So, ada tak yang sama? Tak ada kan? Kosong. Jadi, dia adalah set kosong. Set kosong atau boleh tulis macam ni. Okay. Set kosong atau boleh tulis macam ni. Jadi, untuk pelengkap dia, akan tulis semua huruf nombor semester yang ada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nampak? So, ni adalah pelengkap. Okey? So, kita proceed kepada nombor 2. Ada soalan tak nombor 1? Tak ada. Dah faham tak pelengkap? Nampak tak siapa yang ada buat kesilapan tu? Ada nampak tak? Pelengkap ni apa konsep dia? Ada, diam tak ada setuju, betul tak tu kan? Okey, so gambar Raja Van menunjukkan set G, set H, set I dan set semester. Senaraikan semua, okey, senaraikan semua unsur. Dia suruh senaraikan bagi set yang berikut. Okey, sama je macam tadi saya ajar. Kalau awak tak nampak dalam gambar Raja ni, awak senaraikan je set G apa, set H apa, set I apa. Kalau awak dah nampak, tak perlulah awak susah payah tanda. Okey, kita tengok sekarang. Saya tadi dah tunjuk tu kan. Saya nak terus senaraikan je. Okey, G. Okey, ni bulatan G dengan bulatan H. Mana H? Okey, ni. Bermaksud persilangan diorang adalah nombor unsur 13, 15 dengan 10. Okey, jadi kita nak tulis pelengkap. Bermaksud selain daripada nombor dalam kawasan ni. 11, 12, 14, 18, 16, 17. Okey, nampak? Itu dia jawapan dia. 11, 12, 14, 16, 17, 18. Okey? Kalau ada saya tersilap ke, beritahu tau. Inform je, okey? So, ini adalah jawapan dia untuk G bersilang dengan H pelengkap. Awak kena tengok Raja ni. G sini. H sini. Okey, lepas tu kita tengok pula G dengan I. G ni dengan I segitiga. Okey, maksudnya yang bersilang adalah dalam ni lah 10. 10
So nak tulis dia punya pelengkap adalah selain daripada unsur 10. So 11, 13, 15, 14, 12, 16, 17, 18. Okey. Lepas tu kita tengok pula H dengan I. H dengan I. Okey, dah tentu-tentulah I ni dekat tengah. So maksudnya I ni adalah semua set ada dia. Okey, semua set ada dia. Kecuali set semester lah. Set semester semester pun ada dia, cuma maaf salah lah. Set semester pun ada dia. Semua ada dia sebab dia berada di tengah-tengah dan di dalam. Okey. Jadi jawapan dia adalah sama je lah dengan atas ni. 11, 13, 15, 14, 12, 16, 17, 18. Okey, J bersilang dengan H dan I. So maksudnya 10 jugalah unsur dia. Okey, jadi dia punya pelengkap adalah selain daripada number 10. 11, 13, 15, 14, 12, 16, 17, 18. Okey, ini adalah jawapan dia. Jelas tak? Untuk set ni, kalau awak nak susun teratur ikut nombor pun boleh, ikut meningkat ke menurun ke pun boleh, tak kisah. Sebab dia bukan nombor turutan. Dia adalah set. Okey? Betul. Tak ada soalan Kita move next question Boleh cikgu sambung. Okey, so kita tengok lorekkan kawasan yang mewakili pelengkap bagi persilangan set. Okey. Dia suruh kita lorekkan bagi mewakili pelengkap bagi persilangan set. Okey, maksudnya dia bukan suruh kita lorekkan persilangan, dia suruh kita lorekkan pelengkap. Jadi, kalau nak senang, mula-mula kita cari tahu dulu mana persilangan P dengan Q. P dengan Q persilangan dia adalah di sinilah kan? P bersilang dengan Q di sini. Ada antara awak yang ambil bahagian sini je. Okey? Bahagian sini je. Okey, itu sekarang ni dia nak comparekan dua set P dengan Q, bukan masuk R. Jadi untuk itu kita kena ambil satu set ni. Maknanya kalau R ni tak ada, dia akan jadi bentuk macam ni. Betul tak? Kalau awak hilangkan R ni. Okey, ini adalah kawasan persilangan. Jadi untuk lorekan, awak kena ambil jawapan dia adalah selain daripada kawasan lorekan persilangan. So inilah semua. Okey, ni. Okey, nampak? Jelas Okey. Yang ni pun ada yang silap sebab awak tak ambil yang bahagian bawah tu. Okey. So, kita tengok pula yang ni. Sama jugalah. Cari yang mana awak punya lorekan P bersilang dengan R. So, P bersilang dengan R adalah di sini. Kalau kita hilangkan Q tu, kat sinilah kita nampak P bersilang dengan R. Jadi, untuk jawapan dia adalah selain daripada warna merah tu. Okey, macam ni. Okey, jangan tukar. Okey, lepas tu kita tengok yang bersilang ketiga-tiga. P, Q, R. So, inilah dia. Yang tengah ni. Ini senang lah kan? Okey, jadi lorekan dia adalah selain daripada kawasan merah ini. Okey. Awak jangan lorek yang merah ni pula tau. Sebab yang merah ni adalah kawasan lorekan untuk persilangan, bukan pelengkap. Okey. Faham? Boleh teruskan? Boleh guru teruskan. Okey. So, kita tengok yang nombor 4. Gambar Raja Van menunjukkan set L, set M, set N dan set semester A, B, C, D, E, F, G. Okey, so kita tengok dia dah bagi Raja Van. Jadi dia suruh senaraikan semua unsur. Senaraikan saja. Okey, jadi kalau awak nak senang macam saya cakap tadi lah, awak tulis dulu untuk persilangan M dengan L. Okey? Okay, saya buat sini lah. Okey, M bersilang dengan L adalah berapa? M dengan L. M dengan L. So sinilah. M dengan L, E lah kan? A, B, C, E. Betul tak? Nampak tak? Nak saya tulis satu-satu ke?
M apa? N Tak apa? boleh faham. Boleh Boleh So okay. Lepas tu kalau pelengkap M bersilang dengan L, dia akan dapat selain daripada huruf tu lah. A, B, C. Mana B? B, C, D. E tak ada, dah tulis. F, G. Okay, ni jawapan dia. Okay, B pula. Kita tulis N bersilang dengan L dulu. Apa dia? Nilai dia? N bersilang dengan L. L berada di dalam N. Dan semestinya L ni adalah unsur yang bersilang dengan N. So, E dan F. So, ya. So, yang pelengkap dia adalah A, B, C, D, E dah ada, F dah ada, G. Okay, nampak? Lepas tu C pula. M bersilang dengan N. Okay, M bersilang dengan N. Apa? M bersilang dengan N. So, C dengan E. Jadi, dia punya bersilangan C dan E. Okay, M pelengkap dia. A, B, C dah ada, D, E, F, G. Okay, lepas tu D pun samalah. Okay, ni ketiga-tiga yang bersilang. Apa dia yang ketiga-tiga bersilang? L bersilang dengan M bersilang dengan N. E, okay, betul. E. So, pelengkap dia adalah selain daripada E. Selain daripada E. So, apa saya tulis ni? A, B, C, D, E dah ada, F, G. Okay. So, ni jawapan dia. Alright, boleh? Boleh go. Okay, so kita... Okay, teruskanlah. Tak ada soalan Kalau awak tak tahu macam mana nak baca ni, macam tadi saya ajar tau. Listkan balik. Set M apa dia, E apa dia, N apa dia, L apa dia. Baru tengokkan daripada tanda-tanda set tu. Tak perlu rujuk Raja Van pun boleh. Okay, penyelesaian masalah. Ini adalah yang paling susah lah kan. Okay, sekejap. Bagi saya bernafas dulu. Oh, 15 minit lagi. Okay. Baiklah, mari kita teruskan kepada penyelesaian masalah. Jadi, nombor 1. Gambar Raja Band menunjukkan set A ialah ahli kelab seni. Set B ialah ahli kelab sains. Jika N A 15 dan N B 22, bermaksud apa? N tu bilangan kepada set A. Bukannya unsur, bilangan. Okay, bilangan unsur dalam tu ada 15. Sama juga dengan bilangan B ada 22. Okay, so dia suruh kita kira nilai X. Lepas tu B jumlah ahli bagi kelab sains dan kelab seni. Alright. So macam mana nak buat? Kat sini orang nampak NA15 ni bermaksud hasil tambah kedua-dua ni. Lorekan yang sini dengan lorekan sini akan mendapat 15. Okey, B pula hasil lorekan sini dan juga sini hasil lorekan pula. Hasil tambah 7 dengan X ni akan dapat 22. Jadi macam mana nak kira X? Kita guna je lah konsep persamaan. 22 sama dengan 7 tambah X. Jadi nak dapat X, pindahkan je. 22 tolak 7 berapa? 15. 15. Satu lah. 22 tolak 7 sama dengan 15. So tulislah 15. Okey, ini jawapan dia untuk A. Okey, B pula. B dia suruh kira hitung jumlah ahli. Okey, ada yang buat macam ni tau. 15 tambah 22. Okey. Ini mistake awak 15 tambah 22 sebab apa awak tak boleh tambah terus? Sebab ada pengulangan bilangan 7 ni, awak tambahkan 2 kali. Okey? Kalau awak tak boleh tambahkan 15 tambah 22 terus sebab awak 15 dengan 22 ni ada nilai 7 dalam dia. So awak dah buat tambahan 2 kali. Jadi macam mana nak buat? Awak dah dapat X ni 15, betul tak? So tambahkan je lah jumlah. Lihat 8 tambah 7 tambah 15. Okey? Jumlah ahli 30. 15 tambah 7 tambah 8, 30, betul. Okey. So inilah jawapan dia, 30 orang.
Okay. Nampak tak? Siapa yang ada buat kesilapan tu, saya tak nak pangkah je kan? Okay, ni pembetulan tengok betul-betul jangan buat macam tu lagi tau. Okay, so awak kena faham konsep persilangan tu, bila bilangan dia bukannya sama konsep dengan unsur, right? So bilangan adalah awak kena asingkan, awak kena yang ni awak kena asingkan dia, okay? So next question, nombor 2. Sebanyak 150 orang murid mengambil ujian diagnostik bagi kedua-dua mata pelajaran sains dengan matematik. So ada sains, ada matematik. Okey, keputusan menunjukkan sebanyak 40% daripada jumlah murid lulus mata pelajaran sains. So lulus mata pelajaran sains, lepas tu 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua. Okey, lepas tu 80% pula gagal kedua-dua. Okey. So untuk buat soalan macam ini, kat sini kita nampaklah. Allah Akbar. Okey. So bilangan untuk set semester adalah 150. Okey, lepas tu bilang persen untuk murid lulus mata pelajaran sains, ada 40%. Okey, lepas tu lulus dua-dua berapa persen? 30. Awak jangan ikut saya tulis tau. Tulis sampai panjang lah. Saya malas. Okey. So gagal. Okey, gagal dua-dua 8%. Okey, jadi ini adalah total. So total dia adalah 100% patutnya kan? Betul tak? Jadi dia suruh kira bilangan murid yang lulus mata pelajaran sains. Yang lulus mata pelajaran sains saja. Okey, jadi saya nak lukis bulatan dulu. Okay. So ni sains, ni math. Dia ada yang gagal. So gagal dekat luar. Okay, gagal dekat luar. Alright. Okay, so ni adalah set semester. Okay, so dia kata kat sini bilangan lulus sains adalah 40. Maksud kalau lulus sains tau, dia bukan lulus sains saja. Bermaksud total untuk dua-dua ni adalah 40%. Betul? Okey, lepas tu dia kata yang kedua lulus 30% daripada jumlah murid lulus kedua-dua mata pelajaran. Maksudnya dekat tengah-tengah ni. So yang lulus tengah-tengah ni adalah 30%. Okey. Jadi yang kat luar pula 8%. Okey, so sekarang ni persen yang kita tak jumpa lagi adalah matematik lah kan, dia suruh kira. Jadi macam mana? Mula-mula kita kena tahu persen untuk yang lulus sains saja. Lulus sains nak tahu berapa, kita 40 ni tolak 30 lah akan dapat nilai sini, betul tak? 40 tolak 30, maknanya ini adalah 10%. Okey, nak kira matematik, jumlah matematik 100% tolak 10 tolak 30 tolak 8. Dapat berapa persen? Betul tak saya tolak? Betul ke salah? Salah apa itu? Apa? Ke tengah sikit. Tak nampak. Tak nampak Serta. Betul ke salah formula ni? Untuk kira matematik saja. Matematik. Nak cari matematik. Apa? Kena tolak selain yang matematik tu baru dapat matematik. Maksudnya 30 ni tak perlu tolak sekali lah, betul tak? Faham tak kat sini? Macam mana saya terangkan Okey. So sekarang ni dia suruh kira yang bahagian ni lah. Lulus matematik, pelajaran matematik ni bermaksud bulatan ni semua ni. Bulatan ni. Okey, jadi sekarang ni kita dapat tahu yang bulatan tengah ni adalah 30. So dia nak suruh kira bulatan penuh ni, kita kena tolakkan nombor 100 kan? 100 tolak dengan 8 tolak dengan 10 akan dapat bulatan penuh ni. Kalau awak tolakkan 30 ni sekali, awak akan dapat matematik sahaja. Hanya lulus matematik saja. Faham? Okey, jadi 100
100 tolak dengan 10 tolak dengan 8. Okay, dapat berapa? 82. 82%. Okey, nak tahu bilangan murid, kita kena jadikan dia kepada 82% darab dengan 100. Bagi dengan 100 darab dengan total murid 150. Dapat jawapan berapa? 33. 30? 123 kan? 123. Okey, ni untuk A. Nampak tak bayangan dia sebenarnya macam mana? Persen tu adalah, awak kena tengok soalan tau. Dia kata lulus mata pelajaran matematik. Bukan, tengok B B hanya lulus mata pelajaran sains. Dia ada perkataan hanya. Okey, bila hanya, Allah, sedap kan? Okey, bila hanya sains, maksudnya dekat bahagian sini lah. Gitu. Nampak? Dekat bahagian sini saja. So, kita dah tahu nilai sains tadi 10%. Jadi nak tahu berapa bilangan dia, kita hanya tukarkan kepada ni lah operasi dia. Operasi pendaraban dengan yang peratus. B 10%. So darab dengan bagi dengan 100 darab dengan 150. Dapat berapa? 15. 15. Okey, jawapan dia 15. Okey, settle. B. Lepas tu C pula. C dia kata apa? Yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Okey, ni baru yang hanya lulus mata pelajaran matematik. Nak warna apa pula lagi ya? Okey, warna yang lulus. So, dekat mana lorekan dia? Dekat sini. Ni ya. Ni. Ui, alamak. Okey, so yang bahagian sini saja. Jadi kita nak kira macam mana? 100% tolak 10%, tolak 30%, tolak 8%. Okey, betul. Boleh. Itu pun betul juga. Ataupun cara lain, awak dah tahu total M ni berapa, betul tak? 82 kan? So tolak je 30, awak akan dapat berapa? 62. 62. 58. 52. Okey, silap-silap. 52. Okey, tukar kepada bilangan orang. Dapat tak jawapan? 78. 78. Tadi 78. Cara yang Mio bagi tahu pun betul juga. Sama je. Okey, sama je mana-mana. Okey, so ni jawapan dia untuk A 123, 15 dengan 78. Okey, faham? Alamak, lag ke? Adakah internet saya mula hilang? Radio sangkut. Sangkut dah? Sangkut. Oh no, tolonglah lagi sikit je lagi. Okey, jap, cepat kita teruskan. Okey, sama juga ni. Kalau sangkut beritahu lagi tau. Lepas ni ada kelas tak? Ada. Tak ada Okey, saya habiskan cepat. Sebuah kedai kain mengadakan jualan murah menghabiskan stok kain batik berwarna merah, hijau, biru. Okey, jualan menunjukkan 200 orang membeli. So bilangan untuk set semester adalah 210. Okey, 70 orang membeli kain batik berwarna hijau sahaja. Hijau sahaja. 13 orang beli kedua-dua kain warna hijau dan biru. 50 orang beli biru sahaja. Dan 15 orang beli kedua-dua batik warna hijau dan merah. Okey, jadi tidak ada yang beli ketiga-tiga jenis dan tidak ada yang beli warna merah dan biru. Okey. So, cara saya buat bulatan je. Lukis Rajah Van terus. Okey. Awak jangan live meeting awal tau. Saya akan bagi link kehadiran. Okey. So, ini adalah. Jadi, ini adalah warna. Ada 3 kan? Ada 3. Merah, biru, hijau. Merah, biru, hijau. Okey, so dia kata apa tadi? 210 total penuh. Lepas tu dia kata 70 orang beli warna hijau saja. 70 orang beli warna hijau saja. So dalam kawasan ni lah 70 orang. Sebab dia saja, dia tak termasuk dekat sini yang 3-3 ni. Lepas tu 13 orang beli kedua-dua kain warna hijau dan biru.
Hijau dengan biru 13 orang. Lepas tu 15 orang beli kedua-dua kain batik warna hijau dan merah. Hijau dan merah 15. Lepas tu apa lagi? Tidak ada yang membeli ketiga-tiga. So maknanya kosong. Tak ada yang beli tiga-tiga. Dan tidak ada yang membeli kain berwarna merah dan biru. Ni pun kosong. Okey, jadi berapakah bilangan orang yang beli kain batik berwarna merah sahaja? Warna biru dia cakap tak berapa orang? Warna biru 70 ekor. 50 ekor. Oh okey, terlepas. 50. 50. 50. So 50. Jadi nak tahu warna merah berapa? Senang je lah. 210. Tolak semua. Tolak semua. Tolak 50, tolak 13, tolak 70, tolak 15. Berapa jawapan dia? 62. Cikgu. Ha? 30 ekor tak tolak. 30. Betul lah. Betul kan? 50, 13, 70, 15. Okey, betul 60 ekor. 60? 62. 62. Okey. Mana jawapan saya? Oh, sini. Okey, 62. Okey, so kita teruskan yang B pula. Ada soalan tak? Tak ada kan? Ini tak ada, semua okey. Yang ni pun sama. Semester bermula tingkatan 4. Set K adalah yang main piano. Set A adalah yang suka main biola. Jadi, bilangan untuk set semester 35 orang. Bilangan untuk orang yang main piano 15 orang. Bilangan untuk orang yang main biola 9 orang. Jadi yang suka dua-dua 5 orang. Jadi macam mana nak kira bilangan murid yang tidak suka? Bilangan murid yang tidak suka macam biasalah lukis jerajah ni. Kalau awak susah nak ni, awak lukis jerajah ni ikut. Ada dua set kan, K dengan L. So ada dua bulatan. Okey, dua bulatan. Lepas tu dia ada set semester. Okey, set semester. Okey. So ni K, ni L. Alright, so yang K bilangan untuk yang suka dua-dua adalah 5. So ni 5. Okey, bilangan K 15. So nak tahu, kita tak boleh letak 15 kat sini sebab 15 tu termasuk sini. Kalau dia kata sahaja bolehlah tulis 15 kat sini. Jadi 15 tolak 5 10. L 9. Betul ke? 4. Bagus, ada je test. Okey. 4. Lepas tu jadi untuk tahu berapa orang tak suka main biola, main kedua-dua muzik, 35 tolak 10, tolak 5, tolak 5, 4. Jawapan dia 16. 16. Betul. Okey. So senang kan? Okey. Last question for today. Alright. Jadi, okey, sebuah kelab badminton mengadakan pertandingan badminton antara ahli kelab. Sebanyak 38 orang ahli terlibat dalam acara ini. 20 orang ahli bermain secara beregu. 26 orang bermain acara perseorangan. Jadi, hitung bilangan ahli yang terlibat kedua-dua acara. Jadi, macam biasalah buat bulatan. 1, 2. Kalau awak dah lukis gambar Raja Van ni kan, sebenarnya senang betul lah. Senang betul. Okey, jadi beregu saya letak B lah. Yang perseorangan saya letak B. Okey. Lepas tu dia kata 20 orang bermain dengan acara beregu. 20 orang. Okey. Dia suruh cari nilai tengah ni kan. Jadi kita labelkan, kita tak tahu nilai ni dengan pemboleh ubah apa-apa. X ke W ke suka hati awak lah nak letak pemboleh ubah apa. Lepas tu nak cari B, awak kena, ini 20. Tapi bukan 20 kan sebenarnya kat sini. Awak kena tolak dengan X. 20 tolak dengan X untuk tahu bilangan dia. Okey, sama juga dengan bahagian P ni. 26 kena tolak dengan X untuk tahu berapa bilangan dia. Jadi macam mana nak kira? Gunakan persamaan kuadratik. Total semua sekali adalah 38. 38 sama dengan 20 tolak X tambah X tambah 26 tolak X. Pecahkan kurungan, dia akan dapat 20 tolak X tambah X tambah 26 tolak X. Jadi ini dah tambah tolak, dia potong lah, settle. Habis. Tinggal X saja kan. So X ni negatif, nak jadikan dia positif, pindah sebelah. Akan dapat X 20
tambah 26, pindah sebelah ni jadi. Betul kan saya buat kan? Betul lah. Okey, berapa? Tolak tu. Tolak 38. Tolak 38. Okey, berapa dapat? 26 itu. Dapat negatif lah macam pelik 38. Tolak 20, tolak 38. 26 cikgu. 26 je, 26. Itu 20 tambah 2 cikgu. Astagfirullahalazim. Okey deh. Syukran. 20 tambah 26 tolak 38. Patutlah macam pelik. Kenapa dapat negatif? Okey, so XZ dapat berapa? 8. Beginilah cara menyelesaikan. Okey? Dah settle. Kholas. Okey, ada apa lagi tak? Ada apa-apa soalan nak tanya tak waktu ni? Faham tak pelengkap? Tak ada cikgu. Faham tak pelengkap sekarang? Dah boleh ampin dah. Boleh lima. Boleh cikgu, boleh. Kita ni insyaAllah. Okay, baguslah. Alhamdulillah. Kita pun lagi 2 kelas online je. Lepas tu kita akan berjumpa secara bersemuka, insyaAllah. Dapatlah tengok muka-muka yang selamanya tertutup di balik kamera. Okay, jadi Boleh. ada soalan tak? Boleh saya tahu tak kenapa ada yang tak hantar homework? Tak suka buat homework ke apa? Saya tak nak bagi homework ke tak suka homework? Tak ada, dia macam dia banyak kerja sekolah lain hantar cikgu. Banyak homework lain, sekolah bukan kerja sekolah lain pun banyak juga Sebab Banyak cikgu. Subjek lain dia kena submit tu. Tak apa cikgu. Saya bagi kerja sekolah banyak tak cikgu, sikit je. Tak ada cikgu tak ada. Gitu lah. Cikgu yang lain. Saya macam ada sampai lagi. Ada soalan cikgu. okey lah, tak apalah. Nanti saya bagi sikit je lah. Alah, lagi pun dah nak habis kan. Naik sekolah nanti kita tengok siapa yang buat homework dengan tak buat. Okay, so saya akan bagi link kehadiran. Boleh tengok kat chat. Lepas tu, sebelum awak tekan button end, pergi dekat link kehadiran kat chat tu nanti. Lepas tu, bolehlah isi Okay, ada beberapa soalan sebelum saya tutup? Tak ada. Tak ada ke? Yang kalau yang malu-malu ke perempuan ke bolehlah mesej saya terus. Apa Imran? Okay, so kita tutup kita punya kita tutup kita punya majlis ilmu ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas.